Jabatan Air Sabah dan Sedco Mining Sdn Berhad memeterai memorandum persefahaman MOU dalam pengurusan pasir di kawasan muka sauk loji rawatan air di seluruh negeri. Kerjasama 5 tahun itu bagi memastikan aktiviti pengurusan pasir dan mendapan dilaksana secara sistematik sekaligus melancarkan operasi pengambilan air mentah. Pengurusan sumber pasir yang sistematik dapat memperkukuh pengurusan sumber air secara terancang dan lestari. It's very good for us to untuk bersama-sama ada persepahaman dan we can really work together, which is I'm really hoping that this bukan MOU sahaja, but I think they should have more actual perjanjian there. If it's good for the people, then we should all support it. Datuk Seri Dr. Joakim yang juga Menteri Kerja Raya dan Utiliti ditemui selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU berkenaan. Lembaga Pemasaran Pertanian Sabah Sama yang ditubuh tahun ini membantu memperkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung di seluruh negeri. Sama akan melengkapi mekanisme sedia ada bagi memastikan hasil pertanian dipasarkan dengan lebih teratur. Sebelum ini kita ada FAMA, tapi saya wujudkan juga sama supaya hasil-hasil daripada orang-orang kampung ini akan dapat kita bantu untuk pasarkan. Jadi yang kamu sekarang saya minta pada masyarakat kita di luar bandar mengusahakan dulu secara kecil-kecilan di keliling rumah permulaan. Datuk Jamawi turut menggalakkan penduduk kampung memulakan penanaman durian secara kecil-kecilan di sekitar rumah sebelum dikembangkan ke skala lebih besar. Apabila pengeluaran mencapai jumlah yang bersesuaian, pusat pengumpulan akan diwujudkan di setiap kawasan DUN atau parlimen, sekaligus menyokong sistem pemasaran yang lebih sistematik. Bagi memastikan bantuan dan perkhidmatan kerajaan benar-benar sampai kepada wanita yang memerlukan, kerajaan negeri terus mempergiat pendekatan turun padang dengan kerjasama kementerian di peringkat persekutuan. Program outreach seumpama ini sangat baiklah apabila kita dapat mendekati wanita di luar bandar. Ini adalah satu platform yang sangat baik dan bagi saya di peringkat kerajaan harus sentiasa alert dan peka. Beliau ditemui selepas merasmikan penutupan program Melangkah Bersama Madani, Wanita Luar Biasa, Inspirasi Mempersona di Tawau yang dihadiri lebih 1,000 peserta. Kerajaan negeri turut menyediakan perkhidmatan melalui Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah termasuk khidmat nasihat serta bantuan guaman secara percuma kepada wanita yang berdepan krisis rumah tangga dan isu syariah. Kita bawa agensi ini turun ke masyarakat untuk mereka tahu rupanya ada ruang dan peluang untuk mereka berani tampil dan bersuara agar berlaku kes-kes ini dan mereka tidak sekadar memendam dan merasakan perkara ini seperti tiada jalan. Dan wanita akan beranilah. Perkhidmatan awam merupakan tulang belakang utama dalam memastikan dasar, rancangan dan aspirasi kerajaan dapat dilaksana secara berkesan. Perkara itu menuntut penjawat awam termasuk warga kerja Majlis Ugama Islam Sabah MUIS untuk sentiasa meningkatkan kecekapan dan profesionalisme. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asni berucap demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi MUIS di Ibu Negeri. 50 warga kerja MUIS menerima anugerah perkhidmatan cermelang bagi tahun 2021 hingga 2025 selain penyampaian 6 anugerah khas kepada 37 penerima. Dato' Isnin turut memaklumkan Kementerian Kewangan Negeri telah mengeluarkan surat kelulusan perjawatan bagi 198 jawatan sementara berwaran kepada MUIS pada 22 Disember tahun lalu, sekaligus memberi jaminan status perjawatan yang lebih baik kepada kaki tangan terlibat. Program Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Hari Sabah 2026 terus menyemarakkan patriotisme dan memperkukuh semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Program berkenaan menjadi wadah penting dalam memperkukuh silaturahim dan perpaduan rakyat di seluruh negeri. Tentu sekali program seperti ini boleh mengingatkan kita tentang Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah yang jatuh pada 31 Ogos setiap tahun. Dan tentunya ini suatu
peringatan kepada kita dan memberi semangat, menyemarakkan semangat kita sebagai rakyat Malaysia supaya kita sentiasa mengingati sejarah kita, pengorbanan bapa kemerdekaan kita. Datuk Maijol ditemui RTM selepas menyempurnakan perasmian dan pelepasan program KMJG dan Hari Sabah 2026 di Padang Kampung Tagaroh, Kota Marudu. Menurut beliau, pelbagai aktiviti turut dilaksana di peringkat kampung dan daerah sempena bulan kemerdekaan. Antaranya kempen mengibarkan jalur gemilang di kediaman serta permis masing-masing. Dalam pada itu, beliau yang juga pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan memberi jaminan pembangunan infrastruktur di Kampung Tagaroh termasuk bekalan air, jalan raya dan Dewan Masyarakat akan terus diberi tumpuan demi kesejahteraan penduduk setempat. Bagi mendepani cabaran dunia digital tanpa sempadan, golongan dewasa dan pihak komuniti perlu lebih aktif membimbing generasi muda agar memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat secara bijak dan bertanggungjawab. Ahli Parlimen Putatan Datuk Shah Helmi Yahya berkata, kecanggihan teknologi digital mendedahkan golongan muda kepada pelbagai bentuk maklumat termasuk tidak sahih, sekaligus boleh memberi kesan negatif kepada masyarakat. Dengan teknologi digital dan maklumat yang tanpa sempadan ini, maklumat datang kepada mereka tanpa ditapis. Jadi dengan adanya acara-acara seperti yang kita adakan pada hari ini, kita menanamkan semangat patriotisme, semangat sayangkan negara. Beliau menyatakan demikian selepas menyempurnakan majlis pengaktifan semula kawasan rukun tetangga KRT Kampung Tanjung Aru Baru dan kempen kibarkan jalur gemilang. Datuk Shah Helmi berharap pengaktifan semula KRT ini dapat memperkukuh perpaduan, keselamatan dan kesejahteraan komuniti setempat. 25 anggota jawatankuasa KRT dilantik merangkumi beberapa biro termasuk Biro Warga Emas, Jiran Muda dan Keselamatan. Fokus utama Tanjung Aru Baru ni sekarang kita lebih kepada menyatukan perpaduan di kalangan para penduduk. Semoga dengan usaha yang akan kita lakukan bersama dengan kerjasama penduduk dapatlah kita melaksanakan apa yang diinginkan. Bagi mengenal pasti isu dan permasalahan yang berlaku di peringkat akar umbi, Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM akan memanfaatkan jaringan media di seluruh negara sebagai salah satu sumber maklumat. Pendekatan menerusi sesi perbincangan bersama media membolehkan pihaknya mendapatkan maklumat secara terus sebelum dibawa kepada kerajaan untuk tindakan lanjut. Jadi kaedah macam ni untuk kita dapatkan first premier data daripada rakyat di bawah untuk kita bawa ke kerajaan untuk check and balance kalau ada isu-isu yang kritikal yang perlu diselesaikan. Beliau memberi jaminan isu yang dibangkitkan akan diangkat ke peringkat pimpinan kerajaan secepat mungkin dengan tumpuan utama diberi kepada perkara yang memberi kesan langsung terhadap kehidupan rakyat. Bagi membentuk generasi muda berwawasan dan berkeyakinan, Dewan Perdagangan Malaysia China MCCC Sabah melancarkan Next Generation Entrepreneur Organisation NGESO. Presiden MCCC Datuk Dexter Lau berkata, pendedahan terhadap dunia perniagaan dan keusahawanan perlu dimulakan sejak usia awal. Beliau berucap merasmikan Majlis NGEO di Ibu Negeri. NGEO memberi peluang kepada golongan muda mengenali pelbagai industri dan suasana korporat menerusi lawatan korporat, pembelajaran berpengalaman serta aktiviti keusahawanan. Justru Datuk Dexter berkata, pendedahan seumpama penting bagi meluaskan wawasan golongan muda serta membuka peluang untuk mereka meneroka pelbagai laluan dalam membentuk masa depan. NGEO bukan sekadar melahirkan usahawan baharu tetapi turut memupuk keberanian mencuba, ketabahan menghadapi cabaran dan keyakinan diri. Inisiatif ini turut diharap menjadi platform menghubungkan usahawan, ibu bapa dan masyarakat untuk berkongsi pengalaman serta pengetahuan antara generasi. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Dayang Fariza. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.